Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. 702 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam. Perkembangan masa depan kanak-kanak yang cerah mampu mencapai agenda 2030 bagi matlamat pembangunan mampan. Jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam dalam satu minggu kebelakangan menunjukkan sedikit peningkatan dengan kadar purata harian kes pada minggu lepas ialah 649 kes sehari berbanding dengan 611 kes sehari pada minggu sebelumnya. Menteri Kesihatan semasa sidang media COVID-19 di negara Brunei Darussalam petang tadi juga menyatakan 3 kes berada dalam kategori 5 dan 2 kes berada di dalam kategori 4. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar turut mengongsikan kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara ini kekal di tahap yang tinggi dengan 78.8% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 11.1% mendapatkan dos keempat. Juga dikongsikan satu kes meninggal dunia. 702 kes baru telah dilaporkan, iaitu 693 kes hasil ujian ART dan 9 kes adalah hasil dari 91 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Sementara itu, trend kes influenza dan jangkitan serupa influenza ataupun influenza-like illness ILI pada minggu lalu terus menunjukkan penurunan. Orang ramai adalah diingatkan untuk terus berwaspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan seperti mengasingkan diri jika mengalami tanda-tanda jangkitan dan mengelakkan dari tempat-tempat yang penuh sesak. Segera berjumpa doktor jika tanda-tanda jangkitan berterusan ataupun semakin teruk. Dapatkan suntikan influenza khususnya bagi mereka yang berumur 60 tahun ke atas dan mereka yang mempunyai masalah-masalah kesihatan. Menteri Kesihatan dalam kenyataannya yang sama juga memaklumkan negara menerima bekalan vaksin Moderna Spikevax Bivalent Original Omicron sebanyak 7,200 dos pada 20 November lalu dengan bekalan seterusnya dijangka akan tiba 25 dan 27 November ini. Bivalent ini digunakan sebagai dos penggalak bagi orang dewasa yang berumur 18 tahun ke atas dan telah mendapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa kawalan ubat negara Brunei Darussalam untuk digunakan di negara ini. Penggunaan vaksin bivalent ini juga telah mendapatkan kelulusan dari pihak berkuasa kawalan ubat dari beberapa negara lain seperti United Kingdom, Australia, Kanada, Singapura dan Kesatuan Eropah. Orang ramai yang ingin mendapatkan dos penggalak sama ada bagi dos ketiga atau dos keempat boleh menempah slot vaksinasi di pusat-pusat kesihatan yang berdekatan melalui aplikasi BruHealth. Dalam pada itu, bermula hari ini, Kementerian Kesihatan melancarkan ciri indeks kesihatan dan ciri pemeriksaan risiko dalam aplikasi BruHealth. Ciri indeks kesihatan merupakan inisiatif menghasilkan markah kesihatan keseluruhan khusus bagi individu berdasarkan beberapa parameter perubatan dan saringan faktor risiko kesihatan. Perkara tersebut juga dikongsikan oleh Menteri Kesihatan semasa sidang media yang sama. Jelas Menteri Kesihatan lagi, saringan faktor risiko kesihatan menggunakan soal selidik saringan yang disahkan termasuk parameter berkaitan kesihatan mental, pemakanan, kegiatan fizikal dan penggunaan tembakau. Ciri-ciri baharu itu diharap dapat membantu orang ramai untuk lebih peka mengenai risiko yang boleh menyumbang kepada penyakit tidak berjangkit dan gangguan kesihatan mental. Khusus bagi ciri indeks kesihatan, satu pilot study akan bermula dan akan berjalan selama sebulan. Kajian ini akan melibatkan 120 individu yang akan menerima notifikasi jemputan melalui aplikasi BruHealth masing-masing bagi menyertai kajian ini. Mereka yang menerima notifikasi jemputan ini adalah sangat-sangat dialukan untuk melengkapkan indeks kesihatan
di dalam aplikasi BruHealth bagi membolehkan Kementerian Kesihatan menilai ciri baru ini. Daripada sini nanti, ciri ini akan diperbaiki dan dikemaskini sebelum dilancarkan sepenuhnya untuk kegunaan orang ramai. Sementara itu, ciri pemeriksaan risiko yang dilancarkan di dalam aplikasi BruHealth adalah bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada orang ramai untuk membuat penilaian risiko penyakit tertentu dan membuat perjanjian untuk menyertai program pemeriksaan kesihatan yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, rintangan antimikrob atau Antimicrobial Resistance AMR menjadi salah satu daripada 10 ancaman kesihatan global. Sekurang-kurangnya 4.95 juta kes kematian dianggarkan berkaitan dengan AMR pada tahun 2019. Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena sambutan Minggu Kesedaran Antimikrob Sedunia menegaskan perkara tersebut sememangnya memerlukan tindakan segera oleh semua lapisan masyarakat termasuk pemimpin global, penggubal dasar dan sebagainya. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, rintangan antimikrob adalah proses mula jadi dalam mikrob atau kuman yang mengakibatkan kehilangan keberkesanan rawatan antimikrob yang digunakan untuk merawat pelbagai jangkitan mikrob. Tegasnya, walau bagaimanapun, proses rintangan antimikrob semula jadi menjadi lebih sukar untuk ditangani disebabkan oleh kesan daripada pelbagai aktiviti manusia yang tidak wajar di beberapa sektor seperti sektor kesihatan manusia, kesihatan haiwan dan tumbuhan serta alam sekitar. Tambah Menteri Kesihatan, aktiviti yang dimaksudkan termasuk penggunaan ubat antimikrob yang tidak bersesuaian, tidak terkawal dan berlebihan, langkah pencegahan dan kawalan jangkitan yang tidak mencukupi, amalan-amalan pertanian dan pemprosesan makanan yang kurang berkualiti, dan pengurusan kumbahan atau sewage dan sisa yang tidak mencukupi. Menteri Kesihatan juga menasihatkan agar setiap individu mempunyai peranan untuk memastikan sebarang rawatan antimikrob yang diambil hendaklah atas nasihat doktor dan mengikut arahan yang diberikan. Peranan aktif dalam kawalan dan pencegahan jangkitan termasuk mengelakkan atau menghadkan keluar rumah jika mempunyai simptom seperti selesma, membersihkan tangan dengan keram, mengutamakan kebersihan semasa penyediaan dan pengambilan makanan dan minuman, dan mendapatkan vaksinasi bagi jangkitan tertentu mengikut keadaan perubatan AUDA apabila diperlukan. Tema sambutan Minggu Kesedaran Antimikrob Sedunia bersama dalam mencegah rintangan antimikrob menyahut seruan global untuk sama-sama bertanggungjawab menangani antimikrob. Pihak WHO juga menyokong strategi-strategi penggalakan penggunaan antimikrobial secara berhemah serta memperkukuhkan langkah pencegahan untuk menangani rintangan antimikrob AMR melalui kerjasama secara kolaboratif dengan pendekatan secara holistik dan multi-pronged approach yang dikenali sebagai One Health Approach. Negara Brunei Darussalam tidak ketinggalan menyambut sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia pada setiap 20 November. Sambutan itu merupakan usaha berterusan ke arah komitmen negara yang meratifikasikan Konvensyen Hak Kanak-kanak serta meningkatkan semangat kesatuan dan kesedaran masyarakat mengenai hak-hak dan kesejahteraan kanak-kanak dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, pagi tadi, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat mengadakan acara kemuncak sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia 2022. Acara berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Terdahulu, Dayang Mirani Florizah binti Abdul Rahman, pemangku pengarah pembangunan masyarakat, dalam ucapan alu-aluan menyentuh mengenai tema sambutan iaitu masa depan yang lebih baik untuk setiap kanak-kanak yang memfokuskan penglibatan kanak-kanak agar mereka mempunyai visi dan matlamat yang lebih jelas. Sambutan dimeriahkan dengan persembahan sketsa daripada murid-murid Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah.
Teras individu, teras keluarga, teras komuniti, masyarakat dan teras Whole of Nation Approach, Government and Non-Government merupakan tajuk yang dibincangkan semasa pembentangan hasil sesi bengkel pada Majlis Penutupan Sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia 2022 petang tadi. Hadir Dang Haja Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pembentangan hasil sesi bengkel menyentuh mengenai kemahiran hidup yang diperlukan oleh kanak-kanak untuk masa hadapan seperti mempunyai minda yang kreatif dan growth mindset dan kemahiran kepimpinan serta memberi peluang untuk pelajar mengelola dan mengekspresi emosi mereka di sekolah. Majlis diakhiri dengan penyampaian hasil pembentangan. Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat separuh akhir kebangsaan diadakan selama 4 hari di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas bermula hari ini. Perincian lanjut mengenai bahan tersebut menyusul seketika nanti. Tanpa mengira status dan agama, sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia diadakan untuk melindungi kanak-kanak daripada semua jenis keganasan, berkembang dengan sihat dan mendapatkan pembelajaran agar dapat memenuhi potensi diri. Sambutan juga merupakan komitmen negara untuk meningkatkan kesatuan dan kesedaran masyarakat terhadap hak kanak-kanak. Dengan tercapai hak-hak tersebut, ia dihasrat memberikan masa depan yang cerah bagi kanak-kanak ke arah perkembangan yang baik dalam mencapai agenda 2030 bagi matlamat pembangunan mapan. Muhammad Daun Haji Tua seterusnya melaporkan. Kanak-kanak merupakan aset penting berharga bagi sesebuah negara untuk mencapai kemajuan dan masa depan yang mampan serta berkualiti tinggi. Menurut kiraan awal jumlah penduduk tahun 2021 bagi Banci Penduduk dan Perumahan 2021, orang muda dan kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun merangkumi 25% daripada jumlah rakyat dan penduduk di negara ini. Demi memelihara kesejahteraan kanak-kanak di negara ini, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan kerjasama senegara melancarkan rangka kerja Perlindungan Kanak-Kanak NFCP. Ia antara lain bertujuan mengembangkan ekosistem perlindungan kanak-kanak di negara ini demi memastikan mereka berupaya untuk menjalani kehidupan yang lebih selamat dan berkualiti. Pelan perancangan NFCP juga akan terus dilaksanakan oleh kementerian berkenaan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat dengan meneruskan sesi pemberiagaan bersama pihak-pihak berkepentingan di samping pembangunan kapasiti, pembukuan, penterjemahan serta penubuhan Registry of Children and Young Persons in Need of Protections. Di samping itu, platform bagi membantu kanak-kanak secara inklusif di negara ini juga turut disediakan melalui talian anak 121. Dalam memastikan kesejahteraan golongan kanak-kanak di negara ini terus dipelihara, pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan sama-sama berganding bahu melaksanakan program-program yang berkebajikan bagi merealisasikan masa depan yang terbaik bagi setiap kanak-kanak. Laporan Muhammad Haji Tua untuk Berita RTB. Bagi memastikan tema sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia tercapai, satu sesi bengkel yang antaranya merangkumi topik kemahiran hidup untuk kedayatahanan di masa hadapan diadakan semasa acara kemuncak sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia 2022. Bengkel sehari itu berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bengkel disertai oleh kira-kira 50 penuntut tahun 9 dan 10 sekolah-sekolah kerajaan di negara ini. Perkongsian semasa bengkel diharap dapat membuka minda para penuntut mengenai kepentingan memiliki kemahiran hidup serta menjaga kesejahteraan mental agar sentiasa berdaya tahan dan tidak mudah mengalah di dalam dunia yang serba mencabar.
Hospital Raja Isteri Pengeran Anak Soleha pagi tadi juga tidak ketinggalan mengadakan sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia. Sambutan diadakan di Pusat Perempuan dan Kanak-Kanak Hospital berkenaan. Antara yang hadir, Awang Abdul Haziz bin Haji Ahan, Ketua Pegawai Eksekutif Hospital Raja Isteri Pengeran Anak Soleha. Antara pengisian majlis, penyampaian hadiah dan cenderamata. Sempena dengan sambutan tersebut, poster dan gambar-gambar aktiviti kanak-kanak dipamerkan di kawasan lobi Pusat Perempuan dan Kanak-Kanak Hospital berkenaan. $362 penuntut tahun 10 dan 11 Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah diraikan pada Majlis Khatam Al-Quran pagi tadi. Diadakan bagi melahirkan rakyat celik Al-Quran dan menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai budaya. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadir Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Majlis yang dianjurkan oleh Jawatankuasa sekolah berkenaan diharap menjadikan para penuntut istiqamah dalam mendampingi Al-Quran dalam kehidupan seharian. Peringkat separuh akhir kebangsaan bagi musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa diadakan selama 4 hari berturut-turut bermula hari ini, 21 November 2022. Musabaqah yang merupakan aktiviti tahunan anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama itu berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Di hari pertama, 17 peserta terdiri daripada 13 qari dan 4 qari'ah memperdengarkan bacaan masing-masing. Hadir Awang Haji Muhammad Syamsul Reza bin Haji Sulaiman, Pemangku Pengarah Pentadbiran Jabatan Pentadbiran Kementerian Hal Ehwal Agama. Penganjurannya merupakan wadah untuk mengembangkan dan memertabatkan bidang Al-Quran sekaligus mendorong masyarakat celing Al-Quran. Orang ramai juga boleh mengikuti musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat separuh akhir kebangsaan secara langsung melalui Instagram rasmi Kementerian Hal Ehwal Agama @khu.brunei. Majlis Penasihat Perniagaan EPENG ABAC baru-baru ini mengadakan perjumpaan di Bangkok, Thailand. Perjumpaan tersebut bertujuan membincangkan program kerja sepanjang tahun yang komprehensif dengan menarik input daripada perniagaan dan akademik dari seluruh negara EPENG. Sementara itu, pada sesi dialog ABAC, majlis berkenaan telah menyampaikan mesej yang kukuh kepada para pemimpin EPENG yang antara lain menekankan pentingnya kepimpinan kolektif dan tindakan tegas untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menjamin prospek pertumbuhan jangka panjang. Menurut majlis itu, mesej yang disampaikan tersebut adalah berikutan dunia yang terus bergelun dengan pelbagai isu serta cabaran termasuk pandemik yang berterusan, konflik geopolitik, kenaikan inflasi, ketidakselamatan makanan dan tenaga, ancaman perubahan iklim dan krisis rantai bekalan yang berterusan. Program pertukaran pemimpin belia Singapura Brunei kali ke-8 diteruskan lagi hari ini bagi hari ketiga. Hari ini para peserta menghadiri taklimat daripada Wawasan Brunei 2035, Sekretariat Wawasan Brunei Jabatan Perdana Menteri, Sekretariat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, Kementerian Pembangunan, Sekretariat Dasar Belia Negara dan Strategi, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan. Program pertukaran pemimpin belia Singapura Brunei merupakan program strategik bagi kedua-dua buah negara. Melaluinya dapat menggalakkan pertukaran pemimpin belia masa depan yang melibatkan seramai 30 peserta berumur 22 hingga 35 tahun daripada latar belakang yang berlainan. Diadakan di Jabatan Perdana Menteri, taklimat diharap dapat meningkatkan kefahaman terhadap dasar, sistem dan hubungan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura.
Program dikendalikan bersama oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam dan Majlis Belia Kebangsaan di bawah Kementerian Kebudayaan, Komuniti dan Belia Republik Singapura dan dilaksanakan oleh Majlis Belia Brunei selaku rakan strategik. Sekolah Menengah Tanjung Maya Tutong dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa Guru Sekolah berkenaan pagi tadi mengadakan aktiviti kesedaran kesihatan mental. Aktiviti seumpamanya antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai terutama dalam kalangan warga sekolah, guru-guru dan ibu bapa akan kepentingan kesihatan mental. Bertemakan Charity and Stress Free Day, pelbagai aktiviti disediakan termasuk beberapa permainan dalam dan jualan daripada pengusaha tempatan. Sebahagian daripada hasil penyertaan jualan akan disumbangkan kepada tabung anak-anak yatim bagi pelajar sekolah tersebut di samping membantu perbelanjaan kegunaan sesi pengajaran dan pembelajaran guru-guru berkenaan. Kesedaran kesihatan mental sangatlah penting sama ada bagi semua warga sekolah. Cikgu contohnya dalam menjalankan tugas, mental yang sihat adalah penting supaya tugas dan pengajaran lebih berkesan, dan terutama sekali kepada pelajar-pelajar sendiri. Sebagai pelajar yang belajar, mental fokus sangatlah penting untuk mencapai kejayaan. Kempen derma darah anjuran Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan di Kompleks Bangunan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah akan diteruskan lagi esok 22 November 2022. Kempen yang diadakan sempena Hari Bakareh Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah akan bermula dari pukul 10 pagi hingga 2 petang. Sementara itu, pada 27 November 2022, kempen serupa dianjurkan oleh Persatuan Hokian Brunei. Diadakan di bangunan Haji Awang Metusin, Kampung Kulap, kempen akan bermula dari pukul 9 pagi hingga 1 petang. Tempahan slot melalui aplikasi Blood Card adalah sangat digalakkan. 2 orang pekerja warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Sebarang makluman mengenai Liz Miani, 29 tahun, hubungi Balai Polis Sungai Liang melalui talian telefon 3230250 atau talian kecemasan Polis 993. Dan Miati, 37 tahun, hubungi Balai Polis Sengkurung melalui talian telefon 266134, talian kecemasan Polis 993. Sukansi pekan yang pertama di Kuala Lumpur, Malaysia bermula hari ini hingga 27 November 2022. Pagi tadi, 13 kontingen negara Brunei Darussalam terdiri daripada 6 orang atlet dan 7 pegawai berlepas ke Kuala Lumpur, Malaysia bagi menyertai kejohanan tersebut. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar, Pengeran Muhammad Amir Rizal bin Pengeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen negara diketuai oleh Awang Khairul Anwar bin Haji Jofari selaku Chef di Mission Kontingen negara Brunei Darussalam. Tamasya sukan tersebut dihaskan untuk orang kurang pendengaran OKP di rantau ASEAN dan ia merupakan program sukan yang pertama kali dianjurkan. Bagi edisi pertama SEA Deaf Games 2022 di Kuala Lumpur, Malaysia, atlet dan pasukan negara menyertai 2 acara sukan iaitu olahraga dan tenpin bowling. Dalam temu bual bersama pewarta RTB baru-baru ini, atlet-atlet orang kurang pendengaran OKP mengungsikan persiapan yang mereka buat sebelum bertanding. Latihan berterusan setiap hari bowling. 2 kali kami doakan yang terbaik. Kami akan berusaha. Hari-hari mesti kuat. Okey. Saya akan buat yang terbaik. Kami insya-Allah jaga
Brunei nama. Kami akan cuba mengharumkan nama. Okey, Brunei. Kejohanan Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam kali pertama membuka tiranya petang tadi di Sekolah Menengah Pengaraan Anak Puteri Hajam Masnah. Kejohanan merupakan anjuran Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Co-Curriculum. Pembukaan Brunei Darussalam School Games kali pertama tahun 2020. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Dr. Syamsia Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Kejohanan adalah bagi para pelajar berumur 18 tahun ke bawah pada tahun 2022 dan sedang menuntut di tahun 7 hingga tahun 13 di sekolah-sekolah menengah, maktab-maktab, pusat tingkatan 6 kerajaan dan swasta di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama. 6 kontingen menyertai kejohanan kali ini yang terdiri dari kluster 1 hingga 6.